Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana turut serta dalam program kita panggil program Borak Santai Bersama Alumni. Program ini mungkin program santai, tapi objektif utama program ini adalah untuk pelajar-pelajar mempersiapkan diri berkaitan dengan hala tuju dan kerjaya selepas menamatkan persekolahan. Yang kedua, sudah pastilah menyuntik motivasi kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Anak-anak pelajar yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyertaan anak-anak dalam program yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling sudah pastilah dapat menyuntik semangat anak-anak untuk terus berusaha ke arah kecemerlangan, terutama sekali dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Anak-anak, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 3 orang alumni yang sama-sama menjadi panel dalam program Borak Santai ini. Yang pertama, Nur Syafiqah Aina Muhammad Jaiz, yang merupakan pelajar yang baru menambahkan pengajian dalam bidang undang-undang. Yang kedua, Sofia Nisa Dewi Rahayu yang merupakan seorang jurutera. Dan yang ketiga, Nazurah Saza Sadun merupakan seorang accountant. Mungkin anak-anak nanti boleh kongsilah, bertanya dan sebagainya berkenaan dengan laluan kerjaya, cabaran sewaktu belajar, cabaran menduduki peperiksaan dan sebagainya. Anak-anak, ambillah peluang ini, untuk kita tetapkan hala tuju kita, terutama sekali anak-anak yang sedang berada di tingkatan 4, kita sudah pasti nak tahu apa yang akan jadi pada diri kita selepas kita menamatkan pengajian di sekolah tinggi keluar, yang itu kita panggil hala tuju, cabaran kerjaya yang mungkin kita boleh dapatkan maklumat pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada unit bimbingan dan kaunseling kerana menganjurkan majlis ini. Terima kasih tidak terhingga juga kepada Cik Hanani yang merupakan pelajar yang latihan praktikal di sekolah kita. Terima kasih sebab menjadi teraju utama dalam program ini. Itu saja yang boleh saya kongsikan, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Razali bin Jamil, Pengetua Sekolah Tinggi Keluang atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, sukacita ingin saya ingatkan anda semua untuk mengisi kehadiran anda di dalam link Google Form yang disediakan di ruangan chat. Seterusnya, majlis pada malam ini akan diteruskan lagi dengan sesi borak santai bersama para panel jemputan. Dengan itu, saya mempersilakan Cik Nur Hanani binti Mansur, Kaunselor Pelatih Sekolah Tinggi Keluang selaku moderator majlis untuk meneruskan sesi pada malam ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Boleh dengar cikgu tak? Boleh. Boleh. Okey, Alhamdulillah. Semua sihat tak hari ni? Boleh tak kat chat tu sihat ke tak ke? Buka mic sekejap ke? Sihat cikgu? Boleh? Sehat Sihat tak hari ni? cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Sihat, kasih. cikgu. Okey, terima kasih. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera lah di samping keluarga tersayang. Okey. Jadi sebelum itu, cikgu nak tengok kejap berapa orang yang join malam ni. Ya Allah, Alhamdulillah, ramainya 100 orang yang join. Tapi cikgu minta maaf untuk siapa yang tak boleh join. Bukan cikgu berniat nak
tak ya betul tak allowkan yang lain untuk masuk sebab cikgu fikir Google Meet ni boleh lebih 100. Tapi rupanya tak boleh. Tak apa, cikgu rekod sesi ni dan akan post dekat YouTube UBK STK. Alright? Okay, betul, you can subscribe my channel. Okay, nanti kita subscribe. Okay, ramai-ramai. Okay, jadi cikgu nak terima kasih kepada anda semua, para pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang sudi meluangkan sedikit masa untuk menghadiri program kita pada malam ini. Syabas untuk anda semua. Okay, jadi untuk menghargai kehadiran anda malam ini, ECJ akan disediakan untuk anda. Walaupun yang tak dapat masuk tu pun akan dapat isi jail. Alright? Bukan setakat isi jail sahaja, akan ada hadiah disediakan untuk 3 orang terawal yang fokus dan bertanya soalan di dalam sesi Q&A kita di akhir program nanti. Alright? Okey, baik. Sebelum cikgu ini meneruskan borak santai bersama para panel jemputan kita ni, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Okey, promote diri jugalah ni. Okey, nama diberi Nurhanani binti Mansur. Okey, umur 23 tahun, menetap di Keluang, Johor. Boleh panggil saya Cikgu Nani. Dan saya merupakan kaunselor pelatih dari Universiti Islam Antarabangsa yang menjalani praktikum di Sekolah Tinggi Keluang sehingga bulan November nanti. Okey. Okay, alright. Dan pada malam ini, saya akan menjadi moderator anda semua dan akan menemani anda sehingga program ini berakhir. Okay. Jadi jangan risau, malam kita borak-borak santai je, okay? Jangan formal sangat. Tapi walaupun santai-santai, tapi biar sampai di hati. Okay. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan para panel jemputan kita yang ada bersama-sama kita pada malam ini. Bersama saya 3 orang panel jemputan kita yang cantik molek ni, yang merupakan alumni STK SPM batch 2015. Okey, jadi nama panel jemputan pertama kita pada hari ini adalah Cik Nur Syafiqah Aina binti Muhammad Jaiz. Okey, beliau merupakan pelajar ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Utara Malaysia dan sekarang beliau baru sahaja menamatkan pengajian ijazah beliau baru-baru ini. Dan ketika beliau berada di sekolah STK, masa umur awak lah, okey, beliau ingin menjadi seorang peguam. Bukan biasa-biasa tau. Okey, alright. Panel jemputan kita yang kedua adalah Cik Sofianisa Dwi Rahayu binti Jimat. Okey, beliau merupakan pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan Power System di Universiti Malaysia Pahang. Dan beliau masih menyambung pengajiannya dalam ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Pahang dalam bidang kejuruteraan. Okey, ketika beliau di tingkatan 4 dan tingkatan 5, beliau merupakan pelajar sains tulis ketika di Sekolah Tinggi Keluang dan cita-cita beliau pada ketika itu memang ingin menjadi seorang engineer atau jurutera. Okey, dan panel terakhir kita iaitu perkenalkan Cik Nazrul Syazal binti Sa'adan. Okey, beliau merupakan pelajar ijazah sarjana muda dalam bidang accountant di College Politek Mara. Okey, dan sekarang beliau sudah bekerja sebagai pembantu accountant atau assistant accountant di syarikat Skyvex SDM PhD di Kuala Lumpur. Dan semasa di sekolah, beliau mengambil aliran sains account. Tapi kalau sekarang ni, kelas sains account tu dah tak ada. Okey, yang ada cuma kelas PA iaitu prinsip account. Dan cita-cita atau impian beliau ingin menjadi seorang accountant sejak dari dulu lagi. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang panel-panel jemputan kita pada malam ini. Menarik kan? Semua panel jemputan kita ni dari background pendidikan yang berbeza-beza. Jadi dengan perbezaan ni, cikgu harap ia mungkin dapat membantu anak murid semua untuk melihat berbagai-bagai persediaan hala tuju yang akan dikongsi oleh para panel kita nanti. Okey, jadi jom kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada panel pertama kita iaitu Cik Syafiqah Aina. Jadi Cik Syafiqah, boleh Cik Syafiqah berkongsi dengan kami semua tentang pengalaman dan persediaan hala tuju kerja Cik Syafiqah? Persilakan. Okey, boleh dengar ke? Boleh, okey, clear. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Hai kepada semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 Sekolah Tinggi Keluang. Terima kasihlah Cik Ani kepada moderator kita pada program malam ni. Soalan pertama moderator kita adalah kongsikan pengalaman dan persediaan hala tuju kerjaya selepas SPM. Pertama sekali bagi saya sebab
ketika saya tingkatan 4, saya berada dalam aliran sains kemanusiaan iaitu SK. Masih ada lagi ke aliran tu dekat STK sekarang? Ada lagi Ada lagi? Okay, so saya adalah bekas pelajar 4 dan 5 SK iaitu pada tahun 2014 dan 2015. Okay, why saya choose this aliran sebab saya rasa saya rasa kemampuan saya sesuai pada aliran sains kemanusiaan ni. And first thing saya buat adalah I still remember this one teacher tanya saya pasal what do you want to be after SPM ke apa ke. Jadi without apa-apa hesitation ke apa, saya terus cakap okay, saya nak berada dalam kejaya legal background, which is lawyer or any legal officer. Okay, first thing saya buat bila lepas saya cakap benda tu adalah saya tahu background legal office, lawyer or legal officer ni adalah very berlainan ikut bidang dia masing-masing. Jadi saya more to focus to lawyer. Jadi dan saya minat bahagian undang-undang ni ada dua, which is civil dan jenayah. Okay, jadi saya more to civil. Jadi apa saya buat adalah saya buat kajian, research apa saya punya hala tuju. Lepas PM saya nak masuk program apa. Jadi saya nak masuk sama ada program asasi ke, matriculation ke, apa ke, and saya choose program asasi undang-undang. Saya rasa program asasi undang-undang tu is the best for me. For me also saya menghabiskan masa selama setahun saya belajar di Pusat Asasi Undang-Undang UiTM Dengkil pada tahun 2016 hingga 2017, dan saya dapat program asasi undang-undang, dan dalam program ni you all akan belajar surface undang-undang lah. Jadi itu antara langkah pertama apa saya buat research. Which is research ni ada banyak tau, macam kalau korang nak pergi, contoh korang dah decide which one course yang korang nak do, korang cuba buat research or anything yang berkaitan dengan course yang korang minat. Contohnya kalau saya buat undang-undang, saya research apa yang saya patut buat untuk selepas SPM ni. Jadi saya pilih lepas saya pilih saya untuk program asasi, lepas asasi ni saya nak pergi mana, which university yang saya rasa fit to my kemampuan. Jadi apa saya buat lepas tu buat research. And then lagi satu, yang kedua adalah saya ada tanya beberapa public figures yang ambil tentang jurusan undang-undang, which is one of them adalah saya punya alumni Universiti Utara Malaysia. Jadi saya tanya beberapa lah, saya gunakan platform seperti Instagram dan Twitter untuk saya tanya tentang jurusan yang saya minat. Jadi lepas PM saya tanya, selepas program asasi, apa patut saya buat? Apa langkah-langkah saya patut ni? Adakah saya patut masuk universiti ni, adakah saya rasa macam universiti ni contoh macam UM atau UKM atau UiTM atau UUM, Uniza adalah sesuai untuk program saya. Untuk pengetahuan adik-adik semua, kita dekat Malaysia dan untuk public university ada yang menawarkan program undang-undang adalah UUM, Universiti Utara Malaysia, UM, UKM, UiTM, Uniza dan UC. Okay, jadi alhamdulillah saya dapat program jurusan undang-undang di UUM selama 4 tahun. Jadi saya punya program perjalanan tu adalah daripada SPM, saya masuk ke program asasi undang-undang, dan selepas saya habis program asasi undang-undang, saya masuk kepada program ijazah sarjana undang-undang. Jadi flow tu awak kena ada perancangan awal tu. Perancangan awal tu adalah hasil daripada saya buat kajian-kajian yang tentang daripada internet, daripada blog-blog dan juga beberapa cadangan daripada senior-senior yang saya tanya tentang apa
hala tuju saya selepas SPM. Dan alhamdulillah sekarang saya dah habis 4 tahun belajar dan juga saya sekarang ni pun bakal menjalani program Champion selama sebulan insyaAllah. Dan apa yang penting adalah daripada tingkatan 4 dengan tingkatan 5 tu, awak dah patut tahu apa jurusan yang awak nak ataupun at least apa hala ataupun fokus yang awak tu. Contoh, maybe awak mau to art. Okay, apa yang patut awak buat untuk lepas SPM untuk pursue awak punya minat dalam seni ni. Seni ada banyak. Contoh seni halus, seni apa lagi. Jadi kena narrow that tu, plan tu satu-satu. So first thing yang paling important yang saya highlight adalah kajian, sebab saya banyak buat research. Saya gunakan platform internet seperti media sosial as Twitter, Instagram, and Google tu penting. Baca blog-blog, and then kalau zaman saya dulu ada satu website seperti After School, tak silap. I think the website After School, kalau tak tahulah kalau Syazah dan Sofia ingat lagi website After School tu, website After School tu zaman kita orang memang sangat berguna, sangat-sangat berguna, sebab saya guna saya mainly use that website sebab that website ada cover tentang apa persediaan untuk selepas SPM. So saya memang agak syukur lah, memang saya mainly refer to that website. Saya rasa website tu masih ada sampai sekarang, After School. And then that is one of the thing lah, saya punya pengalaman persediaan hala tuju selepas SPM, saya buat kajian. Okay, and then saya gunakan platform media sosial as Twitter, Instagram. Saya tanya banyak orang, macam public figures yang memang agak tersohor apa, saya gunakan that platform untuk saya tanya tentang law ni, undang-undang apa yang diorang rasa program yang sesuai. Jadi saya rasa research tu amat penting. Okay, at least tingkatan 4, during tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu dah ada dalam minda macam okay, saya nak buat apa lepas ni. At least ada that one of satu bidang dalam yang korang punya minda, jadi korang boleh fikir apa yang patut korang fokus. Sebab saya decide untuk pursue undang-undang adalah during tingkatan 4. Jadi tingkatan 5 tu saya dah start buat kajian apa semua. Jadi I think that's one of the thing yang saya rasa boleh kongsikan tentang buat kajian. And then gunakan platform media as Twitter, Instagram. Sekarang saya rasa awak boleh banyak jumpa macam anyone yang agak terkenal dalam bidang undang-undang such as Al-Razak ke, Omar Kuti ke. Okay, both of them adalah alumni UM sendiri. Jadi saya rasa saya gunakan that platform tu untuk saya tanya banyak soalan. Memang saya tanya banyak orang, and then saya tanya orang A, orang B, and then also yang ketiga adalah saya consult dengan parents saya. Saya bincang dengan parents saya tentang diorang rasa course ni, contoh undang-undang ni sesuai ke tidak dengan saya. Jadi diorang punya pendapat pun amat penting tau, sama ada diorang boleh support ke apa semua. Sebab once you guys dah venture into another phase of life which is after SPM, agak penting lah untuk ada support parents masing-masing, which is okay. Saya bincang dengan parents saya rasa saya nak teruskan minat saya dalam undang-undang. Jadi diorang support saya punya decision. Jadi itulah yang 3 benda lah saya punya pengalaman. Saya buat persediaan tentang hala tuju jaya selepas SPM. Pertama kali adalah buat kajian. Yang kedua, saya gunakan platform media sosial seperti Twitter dan Instagram. Dan ketiga, saya bincang dengan ibu bapa saya tentang apa saya patut saya buat selepas SPM. Sebab pendapat diorang sangat penting. Okay, sebab kalau korang boleh slow talk dengan parents macam ni, sebab ada certain parents diorang tak rasa jurusan ni sesuai pada kita. Jadi macam kita boleh gunakan diorang punya input, and then kita boleh okay sebab yelah kita nampak
diri kita lain and orang nampak perception diri kita lain. Jadi itu opinion parents and friends lah, opinion ibu bapa dan kawan-kawan tu amat penting lah. Jadi itu antara 3 benda lah yang saya boleh kongsikan tentang pengalaman dan persediaan hala tuju Kerjaya selepas SPM saya buat. Okay, boleh teruskan Red? Okey, terima kasih atas perkongsian yang menarik dari Cik Syafiqah sebentar tadi. Okey, banyak perkongsian atau ilmu baru yang para pelajar boleh peroleh, terutama sekali kepada para pelajar yang ingin ceburi dalam bidang undang-undang. Jadi inilah salah satu contoh pengalaman dan persediaan hala tuju Kerjaya yang boleh anda ikuti bila tamat SPM nanti. Okey, kita teruskan iaitu Cik Sofia Nisa untuk berkongsi tentang pengalaman dan persediaan hala tuju Kerjaya. Cik Sofia, silakan. Assalamualaikum, boleh dengar ke? Boleh. Nama saya Sofia. Saya pelajar kejuruteraan elektrikal sistem kuasa di Universiti Malaysia Pahang. Okey, masa 2014-2015 saya di tingkatan 4 ST2. Masa tu 4 ST2 merupakan satu kelas yang ambil sains tulen tapi ada juga tambahan subjek IT. Masa form 4 bila agihan kelas, bila kan masa form 4 tak tahulah sistem sekarang macam mana. Dulu cikgu akan sebut sorang-sorang nama kita dapat kelas mana. Masa form 4 saya dapat 4 ST2 tapi saya terpisah dengan semua kawan-kawan form 3, form 2, form 1 saya. Masa tu saya macam rasa nak pindah kelas tapi sebenarnya ST2 tu memang pilihan saya. Memang saya nak ambil IT tu juga. Jadi bila sebab saya memang ada minat untuk masuk engineering offshore. Sebenarnya saya minat offshore daripada saya lower form lagi. Jadi bila nama saya dipanggil untuk masuk ST2 tanpa kawan-kawan, kita mesti akan rasa macam oh aku tak nak teruskan lah, aku nak ikutlah kawan-kawan aku pergi kelas lain. Tapi sebab saya dah ada satu pendirian prinsip untuk saya nak masuk offshore dulu, jadi saya teruskan juga masuk 4 ST2 tu. Walaupun kat perhimpunan tu saya nangis, saya rasa macam nak merayu kat cikgu pindah kelas semua, tapi saya teruskan. Bila dah masuk form 4, form 5, masa tu dalam sains tulen seperti yang kita tahu, sains tulen bidang meluas, boleh masuk mana-mana pun. Boleh masuk undang-undang, accountant, boleh masuk engineering, doktor, semua boleh. Tapi kita dah kena tahu apa yang kita nak. Jadi bila masuk form 4, form 5 terutamanya, masa dulu saya rapat dengan cikgu. Jadi saya selalu tanya cikgu-cikgu macam macam mana saya nak masuk dekat engineering macam mana saya nak teruskan saya punya minat macam tu. Kaunselor, dulu saya pernah tanya Cikgu Hazijah Zura juga, macam saya daftar sendiri dekat bilik kaunseling tu untuk minta bantuan diorang, minta pendapat diorang. Jadi selepas itu habis percubaan SPM, saya terus mohon persediaan diploma. Okey. Habis SPM tu, sebelum tu saya ceritalah saya punya flow. Habis SPM, saya masuk persediaan diploma di UTHM 3 bulan. Kemudian saya teruskan pengajian saya di diploma kejuruteraan mekanikal di UTHM. Dan sekarang saya meneruskan pengajian saya di UMP sebagai dalam jurusan ijazah kejuruteraan elektrikal sistem kuasa. Jadi bila macam yang kita tahu, masa SPM, masa kita form 5, kita akan rasa macam boleh tak aku masuk universiti, boleh tak aku sambung belajar. Okey, masa tu saya rasa saya tahu persediaan diploma ni daripada kaunselor. Macam saya tak ingat, saya rasa macam ada iklan macam tu lah, persediaan diploma. Kalau dulu kat bilik kaunseling tu, depan tu macam ada
rak tu kan, macam brochure, macam ada buku macam tu kan. Dekat situ saya rasa saya tengok persediaan diploma UTHM. Jadi habis percubaan SPM, saya mohon, dan habis SPM tak ada selang macam mungkin sebulan macam tu saya terus sambung persediaan diploma. Jadi tempoh saya belajar tak ada selang lah masa tu. Habis SPM terus sambung persediaan diploma di UTHM 3 bulan sampai bulan 3 kalau tak silap saya. Persediaan diploma yang saya ambil di UTHM itu satu platform untuk pelajar-pelajar yang ingin meneruskan engineering. Jadi subjek-subjek yang kita belajar habis SPM tu, kita memang terus belajar subjek-subjek pelajar universiti dah belajar. Subjek kalkulus macam tu semua kita belajar masa habis SPM tu. Jadi habis persediaan diploma bulan 3, saya terus masuk diploma bulan 5 di UTHM dalam bidang mechanical. Kalau siapa-siapa yang rasa macam habis SPM tak nak kerja, tak nak membazir masa, awak boleh masuk persediaan diploma tu untuk readykan diri untuk masuk dalam universiti. Macam awak boleh rasalah pengalaman duduk universiti. Masa di diploma tu, semua pelajar persediaan diploma tu akan diserap untuk masuk ke diploma. Jadi awak punya nama tu memang akan confirm masuk dalam diploma. Awak tak akan masuk dalam UPU. Awak akan direct entry. Awak akan masuk terus. Habis dekat diploma kejuruteraan mechanical, okey, mesti ada yang macam pelik. Kenapa dah ambil mechanical tukar electrical? Macam tu. Sebab okey, macam awal-awal saya cakap, saya minat offshore. Jadi masa saya sekolah, saya dah kaji bidang-bidang apa yang boleh kerja dekat offshore. Bidang-bidang apa yang kebanyakan ada di offshore. Terutamanya saya perempuan. Perempuan sangat susah untuk masuk dalam offshore dalam bidang engineering. Macam saingan terlalu kuat. Saya kaji-kaji daripada zaman sekolah lagi. Saya memang sangat minat offshore. Saya kaji bidang mechanical dan electrical, dua ni sangat diperlukan dalam offshore. Kalau bidang civil engineering, civil diperlukan tapi tidak sebanyak mechanical dan electrical. Jadi saya dah kaji Google yang masa awak sekolah, awak perlu gunakan platform cikgu. Cikgu dan kaunselor itu sangat hebat, sangat bagus diorang punya connection, diorang punya information semua. Jadi saya tanya diorang semua, and then dah dapat tahu Google pun penting. Dah dapat tahu mechanical dan electrical itu penting. Dan masa diploma pun saya minat je mechanical. Tapi sebab saya nak offshore dan saya tahu saingan sangat tinggi untuk perempuan masuk dalam offshore, jadi saya saya ambil dua bidang. Saya nak kuasai dua bidang, satu mechanical, satu electrical. Okay, masa habis diploma juga, saya habis diploma 2019. 2019 tu saya habis diploma, saya tak terus sambung degree. Saya ambil sijil. Sebab saya tak suka macam ada gap, tak buat apa-apa macam tu. Jadi habis diploma saya ambil sijil kemahiran electrical, wiring. Saya ambil kemahiran wiring. Habis sijil tu, tapi saya dah mohon lah UPU untuk masuk degree. Saya masuk degree bulan awal bulan 2 tahun 2020. Saya kira pelajar tahun 3 lah sekarang ni untuk engineering, baru nak masuk tahun 3. Mungkin awak semua nampak masa saya belajar panjang. Tapi itu memang saya punya susunan. Macam sebab saya sendiri yang volunteer untuk macam ambil bidang itu, bidang ini. Tapi walaupun masa saya panjang, saya dah susun elok-elok planning saya daripada masa sekolah. Macam mana saya nak masuk apa yang saya minat. Masa saya panjang belajar, tapi antara selang-selang masa tu saya tak kosongkan dia.
setiap kali cuti SEM saya akan kerja walaupun mungkin bukan bidang saya belajar, tapi itu satu pengalaman. Dan contoh kita belajar, kita mungkin akan terus jadi orang atas, tapi kalau kita ambil pengalaman kerja macam tu semua, masa cuti SEM macam tu semua, kita boleh rasa kerja sebagai orang bawah. Jadi bila kita jadi orang atas, kita dapat rasa apa perasaan orang bawah. Okay. Selepas itu saya masuk habis sijil, saya masuk degree di UMP. Degree di UMP Electrical Power System. Electrical Power System ni satu kursus yang berat sebenarnya, tapi kalau minat awak boleh bawa. Yang penting masa awak sekolah, awak dah kena tahu apa minat awak. Contoh, dulu masa saya sekolah rendah, saya minat undang-undang, saya nak jadi peguam. Tapi saya masa sekolah menengah, saya sedar yang saya tak boleh bawa undang-undang. Jadi saya memang susun elok-elok yang saya minat mana satu, dan yang penting kena tanya dulu pendapat ibu bapa. Pendapat ibu bapa tu sangat penting. Macam Cik Syafiqah tadi cakap, sebab ibu bapa boleh nampak kemampuan kita di mana. Awak boleh cakap awak minat apa dan awak boleh minta pendapat diorang supaya awak boleh push diri awak. Contoh, awak minat engineering, tapi parents awak macam cakap awak lemah dekat bahagian engineering macam tu, tapi awak boleh push diri awak untuk awak buktikan yang awak boleh sebenarnya dalam bidang engineering, seperti itu. Dan masa awak sekolah, awak kena tahu minat. First, okay, saya cerita dia conclusion lah. First, awak kena tahu minat awak apa. Kedua, awak kena gunakan semua platform yang ada untuk awak tahu flow awak untuk dapatkan minat awak ni. Awak kena guna counselor. Counselor memang sangat, saya dulu memang rapat dengan cikgu. Bukan cikgu counselor je lah, semua cikgu saya rapat mostly. Awak kena tanya dia orang. Awak tanya cikgu-cikgu je. Sebab kalau contoh cikgu-cikgu tak tahu, macam saya ambil IT, saya ada tanya cikgu, tapi mungkin cikgu tak tahu bidang tu. Cikgu sendiri akan tolong dapatkan kita kontak alumni yang ambil bidang kita minat untuk kita tanya dia orang sendiri. Lepas tu yang ketiga, awak kena minta pendapat parents dan awak kena tunjuk, buktikan yang minat awak tu awak boleh bawa. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cik Sofia di atas perkongsian yang bermakna dan penuh dengan input tadi tentang persediaan hala tuju kerjaya, terutama sekali mereka yang berada di kelas yang sulit. Dan saya setuju dengan Cik Sofia dan Cik Syafiqah lah yang kita memang kena tanya pendapat ibu bapa, guru-guru, terutamanya kaunselor, untuk kita lihat supaya anda dapat lihat laluan kerjaya yang sebenar yang selari dengan minat anda sebenarnya. Kalau anda tak tanya orang, anda tak tahu. Kalau anda tengok dekat internet, tak semestinya kat internet tu betul. Okey, jadi kenalah tanya sumber yang sahih. Okey, jadi seterusnya, dipersilakan Cik Syaza untuk meneruskan perkongsian tentang pengalaman dan persediaan hala tuju kerjaya. Cik Syaza, dipersilakan. Okay, hai semua, nama saya Syaza. So saya daripada aliran Science Account before this. Tapi sekarang tadi Cikgu Nani cakap saya dalam Science Account tu dah tak ada, tinggal perakaunan je. So yelah, tapi tak ada beza sangat pun perakaunan dengan Science Account tu. Just ada bezanya, yang Science Account tu just tambah Chemist dengan Fizik. Cuma perakaunan dia tak ada Chemist dengan Fizik, dia orang ada Science dengan apa lagi, pengajian Islam kalau tak silap, antara dua tu lah, kalau macam tu. So macam tapi sebenarnya input saya lebih kurang je dengan diorang punya, tapi diorang dah sebut semua, tak apalah, saya try lah. So macam masa Syaza dulu belajar masuk Science Account, tapi at first masa PMR lah, kita tengok daripada result PMR Syaza macam mana nak tahu nak ambil Science perakaunan tu. Syaza tengok result Science masa PMR tu, Syaza macam kenapa aku dapat result yang tu dekat subjek tu. Faham tak? Contoh macam kenapa aku dapat B dekat sains, kenapa aku dapat matematik dekat sains, kenapa macam tu lah.
So masa tu Syazah dapat kemahiran hidup, and then Syazah dapat kemahiran hidup tu untuk perdagangan. So perdagangan tu ada macam account apa benda semua. So macam kenapa aku dapat B kat situ? Kenapa aku tak dapat A? Faham tak? So Syazah macam okay, aku nak try lawan aku punya aku punya pengetahuan lah untuk macam kenapa aku dapat ni. So Syazah try untuk ambil perakaunan. So macam Syazah tahulah aku strong ke tak kat situ macam tu. So macam so Syazah pilih perakaunan time tu. So macam Syazah pilih perakaunan, tapi tiba-tiba cikgu suruh Syazah masuk science account sebab dia tengok result PMR Syazah okay. So Syazah macam alamak, science. Tapi Syazah tahu Syazah tak minat science. Tapi tak apa, kita try cuba je tengok macam mana. Mana tahu saya more to science ataupun saya more to account. So saya try. So daripada form 4 sampai form 5 saya ada dekat dalam kelas science account. So masa masuk science account tu dah selama belajar form 4 tu saya tengok saya memang strong dekat account lah. Dekat sains tu memang tak sangat actually sebenarnya, tapi nak macam mana kita habiskan dah sampai form 5 kan, tapi kalau boleh result tu still maintainkan lah. So macam masa Syazah belajar tu, Syazah tiba-tiba Syazah rasa macam boleh pula bawa account, kenapa masa PMR tak boleh bawa. So macam bila dekat situ Syazah boleh detect masa Syazah form 4 sampai form 5, Syazah sebenarnya strong dekat numbers and account sebenarnya. Syazah score dekat maths, lepas tu dekat perakaunan, at maths tu dia macam on off sikit lah macam tu. Sebab at maths susah. Tapi dekat science Syazah tahu Syazah tak strong. So Syazah tahu after SPM I must take perakaunan. Bukan science, bukan apa. Sebab sebenarnya daripada form 1 sampai form 3 pun Syazah tak ada pun bercita-cita untuk jadi accountant ke apa ke, tak ada. Tapi just tiba dah habis PMR and then masuk pula kelas account, and then I know I'm strong dekat account. So I terus proceed after SPM I fokus dekat account. Sebab I tahu result I okay dekat account and maths. So UPU kan lepas SPM. Lepas UPU and then boleh apply college matrikulasi kalau tak silap lah. So Syazah apply UPU and sadly tak dapat sebab mungkin result Syazah tak okay sangat. So Syazah tak dapat masuk UPU, but Syazah terpilih untuk masuk college matrikulasi Melaka. So as you all know, kalau matrik, diorang just 1 tahun je belajar. Dia sama dengan program asasi. Program asasi pun just 1 tahun. Diploma ikut course, ada 2, ada 3 tahun, ada 4 tahun. Tapi untuk asasi dengan matrikulasi, diorang just 1 tahun je. So korang kena struggle lah sikit time tu sebab dia dalam masa jangka yang pendek je. Program dia sama je, diploma dengan matrik, diploma, matrik dengan asasi sama je diorang punya program. Cuma masa singkat dengan panjang saja. So macam Syazah, alhamdulillah Syazah terpilih untuk masuk College Matrikulasi Melaka selama 1 tahun dalam bidang perakaunan. So at least 1 dah dapat lah. So Syazah macam okay, dah dapat account, and then kena struggle sikit sebab dah 1 tahun. So macam okay lah, tak apa, struggle and then belajar and then you know account sebenarnya besar. Account boleh masuk business, account boleh masuk audit, boleh belajar tax, boleh belajar apa. Tapi masa matrik kita just belajar account, belajar business, belajar maths biasa je. So macam benda tu benda yang just macam standard level biasa lah, bukannya just into deep. So dah habis 1 tahun, alhamdulillah pointer okay. And then Syazah apply UPU lagi. Lepas habis diploma kita akan apply UPU. So apply UPU, Syazah apply 3 yang atas tu memang account lah sebab Syazah dah tahu Syazah memang bukan nak jadi account, tapi like macam kita memang strong kat situ. So macam kita target nak masuk account lah kan. So macam apply lah, tak kisah you mana yang ada account kita apply. Campak lah, macam campak sampai kat bawah-bawah tu, kalau dah tak ada choice you mana kita campak lah. Maksudnya macam backup business ke apa ke macam tu lah. So sadly juga sekali Syazah dapat international business dekat Unimed. Tapi Syazah tahu Syazah tak minat international business. Dan Syazah tahu kalau Syazah masuk situ without my passion and minat, Syazah takkan boleh bawa pun benda lah tu. Jadi Syazah buat choice untuk masuk college swasta. Orang akan pandang rendah, kenapa kau masuk college swasta? Padahal kan you awam kan banyak. Kenapa kau masuk? Macam tu lah. Tapi like macam itu bukan minat Syazah. Macam international business tu bukan minat Syazah. Jadi Syazah choose untuk masuk college swasta, even though swasta tak kisah orang cakap apa pun, tapi at least itu bidang yang Syazah nak. Macam tu lah. So Syazah masuk college University Politek Mara.
selama 3 tahun setengah. And Alhamdulillah Syazah dah habis belajar sekarang ni and dah dapat kerja. And kadang-kadang orang cakap kolej swasta ni macam lecturer dia dah tak sebagus, maksudnya macam tak sehebat you awam, tapi sebenarnya diorang sama je sebenarnya. Diorang kadang-kadang yang dekat kolej ni pun pernah je mengajar dekat universiti awam, pernah je belajar kat UiTM benda semua, and then diorang mungkin dah tak di tu dia tukar balik. Mungkin macam diorang tukar environment macam tu je. So lecturer yang sini semua sama je standard. Jadi tak ada beza pun kolej swasta dengan universiti awam. Cumanya kolej swasta ni mahalan sikit macam tu je. Tapi tapi dia punya proses pembelajaran dia semua sama je. So sebenarnya korang just kena tahu minat korang je. Macam Syazah macam tahu Syazah ada sains, ada account. Tapi Syazah more strong kat account. So korang kena tahu apa minat korang. Contohlah dalam kelas Syazah sains account ada je seorang ni memang pandai sangat, Indian boy. Tapi dia tak sambung perakaunan, dia tak sambung sains ke apa, dia just sambung culinary je. Sebab apa? Sebab dia minat culinary tu. Benda macam kenapa sambung culinary? Padahal kau ambil sains account kot, kenapa tak sambung account? Kenapa tak sambung sains? Tapi dah kalau dia punya passion and minat dia dekat benda lain, contohnya macam arts ke, macam undang-undang apa benda semua, macam Sophia cakap tadi, even though dia kata masa form 1 masa form 3 dia minat undang-undang, tapi tiba-tiba masa form 4 dia nampak macam nak jadi engineering. So korang kena nampak apa minat korang tu. Macam kita orang macam Syafiqah minat law, so dia macam fokus to law, and then apa yang diorang kena tahu apa benda semua. And then kalau macam Sophia dia fokus kat engineering, Syazah fokus kat account. So macam kebetulan pula Syazah memang time tu rapat dengan cikgu-cikgu, and then rapat dengan selalu mengajar cikgu je sebenarnya. So macam tanya Cikgu Asinawati, tak tahulah Cikgu Asinawati ada lagi ke tak dekat sekolah ajar sains dulu, ajar account dulu. So tanya dia macam patut sambung apa, and you all pun tahu yang account pun ada professional punya paper, contoh macam ACCA, CAT. Tapi tu macam untuk level tinggi lagi lah. So macam kalau ada rezeki nak sambung. Tapi untuk Syazah fokus untuk buat slow dulu. Kalau ada rezeki untuk sambung lagi, sambung macam tu lah. So macam okay, ada Cikgu Asinawati ada lagi lah. So Cikgu Asinawati tu dia ajar Syazah masa account dulu form 4 sampai form 5. So macam dia yang membuatkan Syazah rasa macam account macam tu, menarik je account, macam boleh je jawab account tu, kenapa masa PFR tak boleh macam tu lah. So Syazah lawan apa yang masa PFR Syazah tak boleh buat tu, Syazah lawan balik ke SPM, and Alhamdulillah okay masa SPM. So Syazah terus dan tiba-tiba terus minat sambunglah sampai ke sekarang, and Alhamdulillah kerja pun dalam bidang yang dan ada kena-mengena lah dengan yang apa Syazah belajar tu. So macam Alhamdulillah okay lah. So tu je lah kot, sebab point semua dah macam dah sama je, jadi kita ada tu je. So okay, thank you. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik dari Cik Syazah. Jadi, untuk para pelajar yang ingin jadi seorang accountant, yang minat dalam bidang tu, bolehlah ikuti tips dan panduan persediaan Hala Tuju Kerjaya Cik Syazah ni. Okey? Macam Cik Syazah cakap tadi, kita kena tahu kekuatan diri kita, minat kita. Bila kita tahu kekuatan diri kita, baru kita tahu nak susun ke mana kita akan pergi, kita akan fokus ke mana kita nak pergi selepas SPM. Dan kalau nak sambung belajar, ikut minat anda, ikut kekuatan anda. Jangan sambung belajar disebabkan orang lain. Disebabkan orang lain cakap macam ni, Sebab macam Cik Syazah cakap, buat apa kita sambung belajar lama 4 tahun, 5 tahun tapi kita tak minat pun. Jadi rugi kat situ lah. Alright. Dan macam dari pengalaman Cik Syazah sendiri, lepas matrik walaupun Cik Syazah tak ada rezeki nak masuk EPU, tapi kita nampak kat situ Cik Syazah tak pernah give up dan sambung ijazah di College Politek Mara. Dan dekat situ pun kita nampak yang tak semestinya kalau kita tak masuk IPTA tak boleh berjaya ya. Sebab IPTA dan IPTS itu adalah sama, iaitu institusi pengajian tinggi. Yang membezakan mereka hanyalah kerajaan dan swasta. Tapi di mana pun ada berada, jika anda tahu itu impian anda dan hala tuju anda, jika anda berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah anda akan berjaya. Contoh lainlah, macam sekarang kan anda berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5 kan? Di kelas yang berbeza kan, ada yang PS, ada ST, SK, PA dan sebagainya. Tak semestinya kalau anda berada di aliran Perisai Account atau Sains Kemanusiaan tu anda tak boleh berjaya. Sebab macam kita tengok sendiri, Cik Sophia, Cik Syazah, Cik Syafiqah yang dari Sains Kemanusiaan. Macam cikgu sendiri, cikgu juga bekas pelajar STK dan cikgu dari kelas Sains Kemanusiaan. Dan tak semestinya anda di aliran sastra anda tak boleh berjaya, sebab buktinya ada di sini.
Okey, jadi semua boleh berjaya. Yang penting kita kena usaha. Jadi terima kasih kepada para panel di atas perkongsian menarik itu tadi tentang pengalaman dan persediaan hala tuju kerjaya mereka selepas tamat SPM. Jadi dekat sini persediaan dan pengalaman hala tuju kerjaya kita semua ni semuanya akan berbeza berpandukan minat dan impian kita masing-masing. Ada yang rasa nak sambung matrik atau sambung asasi dulu, ada yang rasa nak macam Cik Sofia tadi dia masuk persediaan diploma dulu dan sebagainya. Semua tu terpulang atas diri masing-masing. Yang penting para pelajar kena tahu mana hala tuju yang sesuai dengan impian dan cita-cita anda semua. Jadi kalau anda masih ragu-ragu nak jadi apa, nak sambung dekat mana, bolehlah hubungi cikgu atau guru kaunselor lain untuk hala tuju kerjaya anda. Okey? Jadi seterusnya kita teruskanlah dengan soalan yang seterusnya, iaitu saya nak bertanya kepada panel pertama kita, iaitu Cik Syafiqah. Cik Syafiqah rasa apakah kepentingan membuat persediaan tentang hala tuju kerjaya ini? Boleh Cik Syafiqah kongsi dengan kami sebut? Okay, thank you atas soalan ni. Kepentingan membuat persediaan hala tuju kerjaya ni bagi saya penting korang ada flow ni sebab korang dapat persediaan yang lebih awal. Contoh macam Cik Syazah dan Cik Sofia dah kongsikan sebentar tadi, orang dah fikir masing-masing flow selepas PM tu nak pergi mana. Jadi persediaan lebih awal tu adalah penting lah. Also semasa saya buat rangka planning ni, saya ada banyak lah buku nota yang saya buat. Rangka-rangka contoh daripada SPM, saya buat mind map. Okay, lepas SPM ni pergi ke mana dan ke mana, dan lepas tu penting juga untuk ada backup plan sebab saya dah fikir backup plan in case saya sebab saingan sengit. Lepas dapat result SPM tu korang apply UPU kan, jadi saingan sangat sengit sebab korang compete antara satu Malaysia. Jadi saya dah fikir backup plan. Okay, kalau saya tak dapat jurusan undang-undang ni, apa saya patut buat? Jadi saya dah fikir siap-siap. Saya juga selain daripada minat saya undang-undang, saya sangat minat English. Saya sangat minat English. Saya tak tahu kenapa, saya memang minat English. Jadi saya dah fikir saya nak ambil jurusan English, literature in English as backup plan, dan juga mungkin atau sumber kemanusiaan ke apa. Jadi saya sediakan that backup plan tu as part of saya punya persediaan awal in case saya punya UPU tu tak dapat ke jurusan yang saya nak. Sebab macam yang cik saya cakap lah, sebab dia lepas PM tu korang macam ada satu feeling lah, dia ada pace masing-masing lah, ikutlah sama ada macam mungkin nak kerja dahulu ke apa ke. Jadi sebab tu important untuk ada plan ni. Memang maybe korang nak kerja berapa lama dulu sebelum sambung belajar ke apa ke, sebab masing-masing kan, pilihan masing-masing, maybe nak kerja kumpul duit ke apa kan. Jadi plan tu plan tu kena ada lah, macam bukan jenis macam ikut flow apa ke, sebab saya memang bukan macam tu. Saya memang jenis kalau boleh plan, sebab saya jenis yang very systematic. So memang saya tak suka jenis tak kisahlah UPU dapat apa. Jadi macam kalau boleh backup plan tu mesti ada lah, backup plan tu. Jadi persediaan lebih awal lah sebab kepentingan dia tu satu. Lagi satu sebab korang lebih prepare untuk selepas SPM tu korang lebih prepare untuk masuk satu fasa lepas SPM. Jadi lepas SPM ni ada satu fasa which is korang dah habis sekolah. Jadi ada satu fasa dalam hidup tu, korang dah naik satu step. Okay, jadi kena think critical thinking tu kena ada. Jadi kena fikir luar kotak, macam kena buat critical thinking lah, dah kena start ambil seriously pasal your future, because early planning sangat penting. Jadi saya suggest kalau boleh lah start daripada sekarang lah, siapa yang kat tempat ni terima at least cuba fikirlah macam atau rangka mind map ke apa ke, fikir korang punya plan lepas SPM nak buat apa. Jadi korang dah tahu apa yang korang patut buat lepas SPM. Bukan jadi macam orang kata follow the flow lah, bagi lah. Sebab boleh follow the flow tu boleh, cuma dia punya risky lah, dia lebih lah. Cuma it's better kalau ada plan dalam
plan tu kena ada. Apa-apa kalau nak buat apa-apa kena ada plan kan, rancangan tu kena ada. Jadi salah satu kepentingan dia adalah persediaan lebih awal lah. Jadi itu saya rasa itulah saya boleh kongsikan, persediaan lebih awal. Kami teruskan. Okey, baik. Terima kasih Cik Syafiqah di atas perkongsian beliau itu tadi. Macam Cik Syafiqah cakap, kena buat persediaan awal. Kena buat rangka. Macam Cik Syafiqah dia buat mind map kan. Macam yang student lain mungkin boleh buat nota ke dan sebagainya untuk rangka hala tuju anda selepas ni. Dan kena ada backup plan macam Cik Syafiqah cakap lah. Sebab kita ni bila mohon UPU, kita tak tahu rezeki kita kat mana. Jadi bila kita nak mohon kat UPU tu, at least kita kena mohon yang benda kita rasa kita boleh bawa. Contohlah macam cikgu, dulu cikgu minat jadi cikgu. Jadi cikgu mohonlah IPG dan sebagainya. Dan URA pun cikgu minta bahagian perguruan. Okey, walaupun bukan universiti yang cikgu nak, tapi cikgu minta juga, mohon je. Dan backup plan cikgu minta culinary. Okey, sebab cikgu minat masak. Alright, jadi cikgu prepare dah semua. Jadi cikgu dan culinary. Jadi bila tak dapat cikgu tu, cikgu akan prepare lah physical mental untuk masuk culinary. Macam gitu. Jadi preparation amatlah penting dan backup plan sangat membantu kita bila kita tak dapat jurusan yang kita nak. Alright, follow the flow tu boleh tapi risikonya agak tinggi. Terutama sekali bila follow the flow. Contoh, awak tak minat jadi engineer, tiba-tiba awak mohon engineer contoh. Tapi tiba-tiba dapat, tiba nak masuk universiti, aku minat ke, tak minat ke, tak apalah, teruskan lah. Bila teruskan, tiba-tiba pointer jatuh. Jadi rugi masa dekat situ. Okay, faham? Alright, kita teruskan dengan panel kedua kita. Untuk Cik Sofia. Cik Sofia rasa macam mana? Apakah sebenarnya kepentingan dalam membuat persediaan tentang hala tuju kerjaya ini? Silakan. Okay, terima kasih. Okay, macam yang Cik Syafiqah cakap tadi, lepas SPM, saingan kita sangat banyak, satu Malaysia. Jadi, kepentingan kita buat persediaan awal ialah kita dapat advance dari orang lain. Okay, contoh kita buat persediaan awal. Kita dah tahu minat kita apa. Jadi, okay, first kita dah tahu minat apa. Second, kita kalau dah tahu minat apa, kita dah boleh kaji apa kelayakan yang kita perlu capai untuk masuk minat kita. Okay, contoh macam minat engineering, tapi awak tahu tak syarat nak masuk engineering apa? Okay, syarat nak masuk engineering kena ada AdMed. Med tu kena C, at least kena C. Jadi kalau awak dah tahu, awak dah boleh fokus dekat core dekat subjek tu. Subjek yang keutamaan untuk masuk bidang yang awak nak. Okay, bila awak dah tahu kelayakan bidang yang awak nak, selepas itu kalau awak dah tahu kelayakan bidang yang awak nak, awak boleh search lagi kelayakan universiti mana yang awak nak dalam bidang awak. Okay, contoh awak dah tahu minat engineering, contoh engineering awak dah tahu awak minat engineering, awak boleh buat research universiti mana yang tawarkan engineering yang awak nak. Okay, kita kat Malaysia ni ada 4 universiti teknikal, kalau tak silap saya 4, Perlis, UNIMAP, UMP, UTHM dengan UTEM. Ada 4 universiti teknikal. Universiti teknikal ni memang fokus dia engineering, memang kejuruteraan, teknologi. Kat 4 universiti ni memang teknologi, kejuruteraan. Okay, contoh awak dah tahu awak minat engineering. Engineering ada 2 juga, macam teknologi kejuruteraan atau kejuruteraan. Kalau awak dah kaji awal-awal, dah buat persediaan awal, awak boleh saingan yang banyak-banyak tadi tu, satu Malaysia tu, kalau awak dah buat persediaan awal, awak boleh insyaAllah awak boleh dapat. Kalau awak dah fokus, awak dah kaji, awak dah fokus subjek apa yang awak kena score semua. Tapi macam Cik Syafiqah cakap juga, kita perlu ada backup plan. Backup plan awak tu pun awak kena kaji juga. Kaji apa yang perlu awak score, apa yang kelayakan dia untuk masuk bidang tu, universiti mana yang tawarkan benda tu. Lepas tu, kalau awak dah tahu semua tu, awak mohon UPU, awak tak akan aku nak mohon mana macam tu. Awak dah boleh susun UPU tu, awak nak mohon mana satu. Okay, lepas tu awak kena macam
minat awak. Okay, saya science student tapi saya dah ada seorang kawan masa dekat kelas saya tu, dia Chinese girl. Saya tanya dia pandai, dia antara top 20 sekolah kalau tak silap saya, top 20 sekolah macam tu. Saya tanya dia, awak nak masuk, awak nak sambung apa lepas ni? Saya kelas dengan dia daripada form 1 sampai form 5. Awak nak masuk apa lepas ni kan, habis SPM? Dia walaupun science student tapi dia daripada form 4, form 5 dia dah cakap saya nak teruskan kulinari. Jadi kelas-kelas ni bukan macam terhad untuk awak masuk apa. Awak jangan macam kita kena kerja engineer, kita kena kerja doktor, kena kerja accountant, kena kerja lawyer baru dianggap berjaya. Dalam masyarakat kita anggap macam tu kan. Tapi sebenarnya tak, banyak lagi bidang yang ada kat Malaysia ni atau kat luar negara yang awak boleh masuk untuk berjaya. Berjaya ni istilah yang subjektif. Awak masuk apa, yang penting benda tu elok, semua tu kira berjaya. Berjaya setiap orang ni lain-lain. Jadi bila awak dah ada flow, macam kawan saya tu, dia memang minat kulinari dari zaman sekolah. Jadi habis SPM memang dia terus masuk kulinari. Dia Chinese girl yang pandai, top school, top student dekat sekolah. Dia masuk kulinari and sekarang dia pun dah kerja dalam bidang kulinari. Jadi kalau saya bagi contoh, kalau awak minat apa, awak boleh mohon apa macam mungkin. Sebab masa zaman saya sekolah pun saya macam tak tahu apa benda yang kalau minat ni nak masuk macam mana, kalau minat ni nak teruskan macam mana. Okey. Kalau ni saya bagi macam berdasarkan apa yang saya tahu daripada kawan-kawan saya, daripada yang saya kenal lah. Kalau awak minat jururawat, awak boleh masuk diploma pun ada jururawat, ataupun awak boleh masuk ILKKM. ILKKM ni under kerajaan. Ada satu kursus kejururawatan kerajaan lah. Awak boleh mohon, dia selalu Januari macam tu dia punya pengambilan. Kalau awak minat, kalau contoh awak tak minat belajar, awak tak minat yang kena pandang buku sahaja, awak tak minat macam, awak minat, senang cakap awak minat praktikal lah. Kalau minat praktikal, awak boleh teruskan dalam politeknik, awak boleh teruskan dalam AdTech, IKTBN. Awak semua jangan macam universiti tu baru berjaya. Tak. Awak jangan rasa macam kawan aku masuk universiti, aku tak masuk universiti, nanti orang cakap apa. Awak jangan dengar cakap orang. Awak masuk apa yang awak minat. First awak memang kena tahu minat awak. Okay. Kalau awak tak tahu minat apa, macam saya dulu, saya pun rasa macam aku betul ke engineering macam tu. Saya pernah masuk bilik kaunseling. Saya suka masuk bilik kaunseling. Saya bukan masuk bilik kaunseling sebab saya budak nakal, tak. Saya suka masuk bilik kaunseling sebab saya suka masuk sana macam tenang macam tu kan. Lepas tu dulu dah renovate, dah ada, sekarang pun ada kot macam dah ada bilik-bilik partition tu. Sebelum bilik tu ada partition lagi, saya dah selalu masuk bilik kaunseling tu. Saya macam ada yang cakap, kau ni asyik masuk bilik kaunseling je, kau ada problem ke? Tak, bukan. Masuk bilik kaunseling bukan sebab ada problem. Masuk bilik kaunseling, okay, saya masuk bilik kaunseling, saya tak ingat lah macam ada bukan borak, macam saya ada isi something yang macam untuk tahu minat kerjaya kita. Tak ingat betul ke? Ada isi orang untuk tahu kita ni minat bidang kerjaya mana yang sesuai, macam tu lah. Macam ada tanya soalan-soalan, kita jawab macam tu lah. Jawab relax-relax nanti cikgu explain lah macam tu. So kalau awak tak tahu langsung bidang awak rasa awak sesuai minat apa, kerjaya apa, awak pergi tanya kaunselor, pergi soal selidik kerjaya, terima kasih cikgu. Awak boleh jawab soal selidik kerjaya tu, and awak boleh tanya kaunselor-kaunselor dekat sekolah tentang macam awak minta pendapat diorang. Sebab diorang ni orang yang lebih tahu tentang kerjaya-kerjaya. Okay, kalau contoh awak minat praktikal tadi, awak masuk politeknik semua tu, and then kalau habis SPM pun awak boleh masuk matrik. Matrik ni jalan singkat. Matrik jalan singkat untuk masuk degree, untuk ambil degree. Dia cepat sebab matrik paling lama 2 tahun. Paling singkat setahun.
Kalau diploma macam saya, jalan saya panjang. Jalan saya memang panjang. 2 tahun 9 bulan. Senang cakap 3 tahun lah. 3 tahun diploma. Lepas tu degree lagi. Degree kalau macam saya, 4 tahun sekarang sebab saya tukar bidang. Kalau bidang yang sama saya boleh dapat 3 tahun. Tapi sebab saya tukar bidang 4 tahun. Lepas tu kalau awak tak nak ambil matrik, awak boleh ambil form 6. Form 6 pun sama. Jalan singkat untuk masuk degree. Awak jangan rasa macam form 6 masuk sekolah balik. Tak, form 6 pun senang cakap kan, awak jangan pandang macam ikut orang. Awak jangan universiti baru berjaya. Tak, awak kena ikut, awak kena kaji, awak kena minat. Sebab tu persediaan awal tu penting. Awak jangan fikir apa orang cakap. Awak tanya diri awak, apa awak nak. Kemudian macam Mara pun ada macam dia punya pengajian sendiri kalau tak salah, macam KPM, College Pengajian Mara macam tu. Yang tu pun ada pengkhususan dia sendiri. Tu pun macam itu diploma juga. Diploma tu under Mara. Dia bukan under macam universiti awam lah, dia under Mara. Tapi Mara under KPM tu pun awak boleh masuk degree universiti lain. Sama je. Banyak senang jalan. Tapi contoh kalau awak tak minat masuk belajar macam tu, tapi awak minat macam tentera. Awak boleh masuk UPNM. UPNM ada tentera, ada ketenteraan. Dia boleh masuk cadet. Atau awak boleh masuk alam. Alam ni, awak boleh, apa nama singkatan ni saya tak ingat. Tapi alam ni macam fokus untuk, tak silap saya laut kot. Tentera laut macam tu. Tentera laut macam tu, alam. Jadi, awak kena tahu minat. Kalau awak tahu minat, persediaan awal awak dah tahu minat. Jadi kepentingan dia, awak boleh fight sebab awak dah tahu kelayakan untuk masuk apa minat awak ni apa. Dekat mana awak nak masuk. Contoh awak minat jururawat. Kalau jururawat tapi awak mohon engineering, sia-sia. Contoh awak habis belajar engineering, awak nak kerja jururawat. Awak tak akan dapat sebab awak tak ada sijil jururawat. Kalau contoh masuk accountant tapi awak nak jadi engineer, awak habis belajar accountant, awak nak kerja engineer, awak tak akan dapat. Awak akan ulang balik benda yang awak belajar tu, apa yang awak minat tu untuk dapat kerja tu. Jadi untuk awak tak membazir masa macam Cikgu Nani tadi cakap, awak membazir masa sebab awak tak tahu minat awak salah pilih bidang, awak dah membazir masa sebab awak kalau betul-betul nak pursue apa yang awak nak, awak kena belajar balik apa yang awak minat. Banyak kat Malaysia ni, Politeknik, Alam, PNM, SPA pun contoh kalau awak tak minat nak belajar apa semua, awak nak terus kerja, awak boleh mohon dekat SPA ni pun salah satu platform untuk awak dapat kerja lepas SPM. Dia ada dia punya ni, nanti SPA ni awak mohon, dia adalah interview apa semua, awak boleh semua ni awak boleh tanya dekat kaunselor. Sangat banyak bidang. Dan awak jangan rasa macam berjaya universiti. Tak, berjaya banyak bidang. Awak tak sambung, contoh awak tak ada rezeki sambung belajar, awak terus kerja. Jangan rasa macam rendah diri ke apa ke, tak apa. Berjaya awak dalam bidang tu, rezeki awak dalam pekerjaan, rezeki kawan awak dalam belajar. Tapi walaupun awak bekerja, sebenarnya awak pun belajar. Awak belajar sesuatu dari kerja yang awak buat tu. Itu sajalah, saya rasa kepentingan persediaan awal ni sangat penting sebab awak boleh terus fokus hala tuju awak dekat mana. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Sofia di atas perkongsian yang sangat bernas tadi. Okey, saya suka dengan ayat Cik Sofia sebenarnya. Bila kita di persediaan, kita akan jadi lagi advance. Sebab bila kita tahu kelayakan kita untuk masuk bidang tu atau universiti tu, jadi kamu semua boleh fokus untuk skor mata pelajaran mana yang layak untuk bidang tersebut. Faham tak? Jadi dari dua panel ni para pelajar boleh nampak betapa pentingnya sebenarnya membuat persiapan atau persediaan hala tuju selepas tamat SPM ni. Senang kata, bila awak ada persediaan awal, awak tak rasa confused atau teragak-agak course apa, universiti apa yang awak patut belajar, college apa, nak masuk SPA ke, nak masuk SPM ke. Jadi awak takkan teragak-agak sebab
awak dah tahu satu minat awak, bila tahu minat, boleh rangka hala tuju awak nak ke mana. Okey, yang penting kena tahu minat. Kalau tak tahu minat, memang awak akan rasa confused dengan diri awak, awak akan rasa macam tak apalah follow with the flow, tapi cikgu risau bila follow with the flow tu takut merugikan masa awak. Okey? Alright, untuk soalan terakhir kita ni saya nak tujukan kepada panel ketiga kita iaitu Cik Syazah. Okey Cik Syazah, macam kita tahu kan, bila masuk universiti ni tak sama suasana dengan sekolah kan. Dan mungkin Cik Syazah ada teknik belajar yang Cik Syazah gunakan selama di universiti. Jadi, boleh tak Cik Syazah ceritakan sikit pengalaman Cik Syazah ketika berada di universiti dan teknik belajar yang Cik Syazah gunakan. Silakan. Okay, terima kasih Cikgu Nani. So, untuk macam Cikgu Nani tadi cakap, untuk environment and macam time sekolah dengan dekat universiti lain. Okay, saya start dengan daripada college matric dulu lah. So, masa matric, as you all know sebenarnya matric dia, waktu dia strict lagi. Dia lebih kurang je sama dengan sekolah. Mungkin dia lebih kurang sama dengan form 6. Form 6 pukul 8 macam tu ada kat sekolah. So sama je dengan matric. Matric ni pun kadang-kadang pukul 8, pukul 9 dah start dia punya waktu. And then habis tu depends kalau kadang-kadang pukul 3 dah habis, kadang-kadang ada pukul 5 dah habis macam tu lah. Dia sama je, form 6 dengan matric sama je. And then kalau matric dia bersama dengan form 6 hari-hari akan ada kelas. So macam korang akan, tapi vibe dia sama je. Tapi bila dah masuk degree, dah masuk universiti, tapi Syazah tak pasti universiti awam je. Syazah je dekat macam pengalaman Syazah masa matric. And then bila dah masuk universiti awam, masa degree, dia punya masa lain. Kadang-kadang hari tu korang tak ada kelas. Kadang-kadang kelas korang start pukul 3. Kadang-kadang dalam satu hari tu ada satu kelas je. Macam tu. So macam korang kena biasakan benda ala tu. Masa matric Syazah still boleh manage lagi sebab waktu dia sama je dengan waktu sekolah. So pukul lepas subuh dah kena bangun, dah kena siap-siap mandi. Lagi bila dekat asrama, kalau yang duduk STK dia duduk asrama, korang tahu waktu korang nak kena bekerja pergi toilet and then nak kena beratur, nak mandi apa semua, confirm lah memang lama kan. So macam korang kena berjaga sikit, maksudnya macam kena jaga masa lah masa korang belajar tu. Mungkin asasi Syazah tak pasti sama ke tak, tapi sebab asasi mungkin setahun, mungkin dia punya kelas pun sama je dengan time matric sebab setahun je. Cuma untuk time diploma tu mungkin diorang macam ada gap-gap sehari tu mungkin tak ada kelas ke ataupun kelas tak lambat ke, Syazah mungkin tak pastilah pasal tu. Tapi like macam pengalaman Syazah masa matric, kita orang time kat matric, kita orang ada dua. Satu masa untuk dekat dalam dewan kuliah, which is korang ada dewan kat dalam tu, ada mungkin ada 50 kursi, 100 kursi, korang akan belajar dengan seorang lecturer. Dia akan ajar, and then korang dah belajar satu topik tu, and then kita akan ada kelas yang berasingan. Contoh kelas tu, after kelas kuliah tu kita ada kelas untuk subjek tu je. Maksudnya contoh dia kuliah account sehari sekali, lepas tu nanti lepas tu akan ada kelas untuk kelas kita saja untuk kita tanya directly dengan lecturer tu. Sebab masa kuliah korang ramai, mesti korang susah nak tanya lecturer tu apa yang korang tak faham. And then kita ada personal punya kelas untuk kita tanya sendiri lah macam mana apa yang kita tak faham dalam kuliah atau benda semua. So macam tu, masa Syazah masa college matrikulasi tu pukul 8 of course dah start dah kelas pukul 8, and then paling cepat pun habis kelas pukul 3. Paling-paling kalau tu pukul 5 baru habis kelas. So malam nanti and then kita kena sambung pula study lagi sebab yelah setahun kan. So macam korang kena struggle sikit belajar tu macam sama macam SPM. SPM pun setahun je kan. So macam mana korang tahu struggle nak study SPM tu, macam tu juga korang nak study dalam asasi form 6 ataupun matric sebab diorang 1 tahun. Diploma pun struggle juga tapi diorang mungkin proses diorang lambat sikit. So macam pressure tu ada tapi tak seteruk pressure yang matric. Tapi tapi still sama je. Cuma korang kena struggle and kena work hard sikit lah masa kat matric, asasi and form 6. And then masa dekat degree, environment dah tukar. So macam kelas start kadang-kadang, ada pernah sekali tu Syazah ada satu kelas je dalam sehari, tiba-tiba kelas tu pukul 3. So pagi tu memang korang faham-faham je lah. Bangun pun buat apa, tapi korang jaga, kalau boleh korang jangan skip kelas. Kalau korang skip kelas, macam ni saya kat time belajar ni, yang degree ke diploma ni, lecturer takkan cari korang tau. Korang yang sendiri kena cari lecturer.
So macam contohlah korang terlepas satu kelas, korang yang kena sendiri cari lecturer tu untuk tanya apa yang korang terlepas tu, apa yang korang kena tanya, apa yang korang tertinggal. Contohnya macam korang boleh mengharapkan kawan, tapi like macam kawan tu kadang-kadang tak buat korang faham, kadang-kadang diorang ada tertinggal sikit point apa benda semua. So korang kena directly tanya lecturer tu, lecturer ada je masa lebih. Diorang macam kadang-kadang diorang balik je lewat, kadang pukul 7 baru diorang balik. So macam tak, kalau korang terlepas satu kelas dia, korang kalau boleh, korang boleh minta substitute kelas. Contohnya macam lecturer tu mesti ada ajar banyak kelas dalam satu subjek tu. So macam contoh korang terlepas kelas pagi tu, mungkin dia ada kelas lain yang ajar subjek yang sama pada petang. So korang boleh minta kebenaran lecturer tu untuk ajar waktu petang tu. So korang sendiri yang kena kejar lecturer tu. Jangan mengharapkan lecturer yang datang ke korang macam masa sekolah, yes cikgu datang, ada apa masalah ke, ada yang nak tanya ke, tak faham ke, macam tu korang masa sekolah memang cikgu akan tanya korang. Tapi bila degree ke diploma ke ni, korang sendiri kena cari lecturer tu. Sebab lecturer banyak student tau, kadang-kadang dia ajar dekat college lain, kadang-kadang dia ajar dekat universiti lain, kadang-kadang dalam satu batch tu ada berapa kelas. So macam takkan dia nak cari semua kan. Jadi korang yang sendiri yang kena usaha sendiri untuk cari lecturer tu. Okay, and then ayolah, and then korang kena pandai cari kawan masa universiti ni. Sebab okay, masa sekolah korang memang ada satu puak je. Maksudnya macam contoh kita kat STK, mungkin kita memang orang Johor je. And then kalau daripada asrama, macam asrama pun mungkin tak adalah jauh mana pun, tapi like korang still dalam kelompok yang sama. Tapi bila dah masuk college, dah masuk diploma, dah masuk degree, korang akan campur dari seluruh Malaysia tau. So korang macam ada daripada Sabah, daripada apa semua. So korang kena cari kawan yang betul-betul yang boleh membimbing korang untuk belajar. Faham tak? Bukan untuk benda lain tapi untuk belajar. Itu yang fokus yang korang kena ingat untuk korang berjaya lah. Takkan korang nak belajar untuk tak berjaya kan. So macam korang kena cari kawan yang betul-betul yang belajar sama-sama. Kalau boleh, enjoy tu boleh, enjoy boleh, tak ada salah pun nak enjoy. Tapi like kalau boleh korang stablekan sendiri dengan belajar and enjoy. Tapi cari kawan yang betul lah masa belajar. Maksudnya macam kalau korang selesa kalau ada kawan yang macam korang belajar, lepas tu tiba dia asyik tidur je kat sebelah, dia tiba asyik macam nak ajak keluar benda semua. Mesti korang macam, kenapa dia tak belajar? Kenapa aku seorang dia work hard macam tu lah. So korang kena ada vibe tu. So vibe macam tu yang membuatkan korang untuk lagi struggle untuk belajar and then berjaya lah sampai sekarang. Okay, so itu pengalaman lah kot. So macam pengalamannya macam environment korang mesti dah tukar kan. Masih macam sekolah strict, tapi bila dah masuk degree ke diploma benda semua, tiba waktu tak strict tapi still kena jaga juga. Attend kelas jangan lupa, jangan ponteng. Masa kat sekolah korang tak ponteng kelas, so degree ke apa, kalau boleh jangan ponteng kelas. And then kalau terponteng ke apa, korang cari substitute kelas untuk dapat balik apa yang lecturer tu ajar. And jangan lupa korang kena cari sendiri lecturer, jangan lecturer yang kena cari korang. Sebab lecturer tak tolong korang tau. Maksudnya korang sendiri yang kena tolong diri korang, macam mana korang nak berjaya dalam ni. Okay, lepas tu, okay, teknik belajar. So teknik belajar untuk Syazah lah, yang Syazah belajar account kan. First, Syazah salin, maksudnya Syazah buat nota. Jenis Syazah ni Syazah suka jenis buat nota yang berwarna. So Syazah ingat, maksudnya macam point, sebab okay, account ni ada nombor, ada teori. So macam ni, kalau untuk teori tu Syazah lebih suka macam okay, Syazah fokus kat kelas. Lepas tu point yang mana yang penting yang lecturer selalu ulang yang apa semua, Syazah akan highlight and then Syazah buat nota kat tepi tu. And then tak kisahlah korang letak berwarna-warna, sebab kalau berwarna lagi sebenarnya lagi jenis Syazah ni jenis yang lagi menarik nak tengok. So macam kalau you pandang hitam, biru je bosan. Faham tak? So macam kalau boleh berwarna-warna lah sikit. Tak kisahlah buku tu jadi buruk ke, jadi belacan ke apa, tak kisahlah orang cakap. Tapi like, macam at least korang faham apa yang korang buat. And then nota tu korang macam, korang faham apa yang lecturer tu sampaikan. And then point-point tu korang tahu and then korang boleh guna untuk jawab exam. And then second, kalau untuk account, kita ada formula. So kalau jenis yang formula tu Syazah suka salin balik. So macam untuk salin balik tu, contohlah untuk account kita ada journal ke, kita ada apa tu, Syazah guna tu bahasa Inggeris lah, profit and loss ke, balance sheet ke apa. Syazah suka salin balik formula tu untuk Syazah ingat apa yang patutnya Syazah ingat and then kedudukan dia kat mana. Sebab macam kalau formula kita nak ingat daripada baca je, korang takkan faham tau. So korang kena faham dia kenapa dia kat situ,
kenapa benda ni dekat sini. So korang kena salin balik and then korang kena, kalau korang tak faham korang tanya balik lecturer lah, kenapa dia dekat situ. Jenis Syazah ni jenis yang macam Syazah bukan jenis menghafal. Syazah jenis yang kena faham kenapa benda tu kat situ. Contoh macam account lah, account contohnya bank dekat belah debit. Kenapa bank kat belah debit? Kenapa? Contoh macam asset tu dekat belah debit. Kenapa? Kenapa liability belah kredit? Macam tu. So macam Syazah jenis yang macam kenapa. Sebab tu Syazah akan banyak jumpa cikgu atau lecturer akan tanya kenapa benda ni kat sini, kenapa dia bukan dekat situ. So untuk dapatkan Syazah faham. So sebab tu Syazah akan salin balik formula untuk Syazah macam ni kat sini rupanya, kenapa dia kat sini sebab dia relate dengan ni. Macam tu lah lebih kurang. So macam Syazah punya macam tu. Untuk formula macam teori tadi Syazah salin balik nota benda semua berwarna-warni. Second untuk salin formula, salin balik berulang kali untuk formula. And then yang ketiga, korang kena ingat, ni lupa nak cakap, masa korang belajar degree atau diploma, korang akan selalu ada presentation. Kalau boleh kadang-kadang setiap minggu akan ada presentation. Tak kisahlah subjek memang kadang-kadang kalau satu sem ada 4-5 subjek mungkin kita ambil dalam satu sem. So macam dalam satu sem tu mesti kadang-kadang tiap-tiap minggu ke selang 2 minggu ke mesti ada presentation. So korang kena get ready. Maksudnya korang kena practice dah depan cermin lah. Kalau korang yang jenis macam pendiam, korang yang jenis macam kurang bercakap. Sebenarnya Syazah ni kalau untuk bercakap dengan orang senang, tapi untuk buat presentation macam nak cakap sekarang ni awkward sebenarnya. Tapi macam kita kenalah try kan. So macam presentation ni korang kena get ready je. Kadang-kadang setiap minggu ada. So macam korang kena yang jenis, kalau yang jenis pasif, korang kena cakap depan cermin, korang kena practice cara communication korang. So macam jadi depan cermin cakap macam ni. Lepas tu macam korang kena yakinkan diri korang untuk present. Sebab markah present tu ada tau. And then kadang-kadang present tu kalau seorang tu efek markah korang. Kalau yang berkumpulan at least kawan-kawan korang boleh tolong. Tapi kalau yang seorang tu lagi payah. At least so korang kena get ready untuk mana yang tak biasa bercakap dekat depan orang ataupun depan tak kisah depan siapa pun, korang kena practice daripada sekarang communication tu. Sebab memang masa belajar takkan ada pun minggu yang tak ada presentation. And presentation tu kena penting. And then korang kena kena bagi kerjasama lah dengan kawan-kawan. Lagi kalau grouping korang kena macam betul-betul cari orang yang betul boleh membantu korang dalam group tu. Contohnya macam kalau korang tiba-tiba ada sleeping partner, mestilah korang tak suka kan. Contoh macam korang struggle gila buat assignment ni, nak buat presentation apa semua, tiba-tiba ada seorang ni yang selalu tak datang bagi kerjasama. Macam kalau korang prepare apa benda semua, dia tak tolong pun, dia just ada kat situ untuk macam tak apalah, korang buat nanti aku present. Macam tu je. So masa tak nak lah ada macam tu. Kalau ada orang yang toxic macam tu, maknanya tu bukanlah, dia tak sesuai lah jadi kawan korang, faham tak? Sebab macam dia sendiri tak membantu kita, macam ni kita nak membantu dia. Macam tu lah. So macam itu yang penting untuk teknik belajar. Lepas tu korang jenis Syazah ni pula, Syazah jenis yang suka datang kelas awal. Kalau boleh awal setengah jam ke apa before lecturer masuk. Sebab at least kita dah get ready apa benda semua, baca topik apa yang dulu yang kita nak baca, nak belajar time tu. Mesti kadang-kadang before that class mesti lecturer cakap minggu depan kita akan belajar ni, esok kita akan belajar ni. So kita macam baca dulu sikit-sikit benda semua, at least kita dah faham. And then bila dah belajar, itu je lupa lagi. Jenis lecturer kadang-kadang ada yang contoh prof ke doktor ke, kadang-kadang kan dia suruh korang sendiri yang baca dulu Lepas tu nanti diorang akan tanya dalam kelas apa yang korang tak faham. So kalau korang tak prepare apa yang lecturer tu nak ajar before tu, macam mana korang nak tanya soalan apa yang korang tak faham kan? Takkan korang nak tunggu orang yang tanya. Sebab kadang-kadang doktor, prof ke doktor ke, kadang dia orang macam lagi suka jenis belajar macam tu tau. Dia masuk kelas, apa yang korang tak faham dengan apa yang ni. Macam tu. So korang kena get ready dengan question. So before kelas tu korang kena belajar apa benda semua. So macam Syazah suka datang setengah jam awal ke macam tu. So macam baca, so nanti bila lecturer dah terangkan ke tiba lecturer nak tanya tu, so Syazah senang nak tanya terus apa yang Syazah tak faham. And then Syazah jenis yang fokus dekat kelas. Sebab kalau macam ni, fokus kat kelas ni bantu tau sebenarnya. Macam kalau korang main-main kat dalam kelas, Syazah tahu kadang-kadang ada je lelaki main duduk kat belakang main game tu semua kan. Lepas tu nanti bila dia tak faham dia tanya kita. So macam
kenapa korang tak fokus, korang bazir datang kelas tapi korang tak fokus pun dengar apa yang lecturer tu ajar, penat tau lecturer tu ajar. Sama je macam cikgu, kalau korang main-main kat belakang, cikgu tu sakit hati tau pandang sebenarnya. Rasa macam nak baling je marker tu rasanya. So macam kalau boleh korang fokus lah dekat kelas tu, masa belajar. And then ada ke point lagi lah? So macam masa assignment korang kena bagi kerjasama dengan kawan-kawan, sebab masa teknik belajar macam assignment tu korang kena cari grouping yang betul. Maksudnya at least dia boleh tolong mark assessment korang, and then korang maksudnya macam mark assessment tu akan membantu final korang. So macam contohlah final 60%, assessment 40%. So kalau contoh grouping korang teruk, tiba-tiba korang dapat assessment 20% je. So macam 40% tu 20 daripada 40. So korang kena struggle sikit dekat final. So at least kalau korang dapat grouping okay, benda semua, and then presentation okay, so tiba-tiba dapat 35/40, and then kita tinggal fokuskan 60% dekat final je. So macam dia kurang sikit beban. So macam time belajar tu carilah grouping yang betul lah semua. Kalau ada sleeping partner, korang terus je cakap dengan lecturer, boleh tak saya nak tukar ni sebab dia ni tak membantu sangat. So nanti lecturer akan ambil je tindakan tu benda semua. So tu je lah kot saya rasa untuk pengalaman yang teknik belajar. Sebab untuk pengalaman saya rasa sama je untuk universiti awam dengan universiti awam dengan IPTA. So macam cuma IPTA dia cost dia kurang sikit daripada IPTS, tapi IPTS ada je bagi pinjaman, ada bagi beasiswa, benda semua. So macam tak ada masalah pun untuk korang belajar dekat IPTA ke IPTS. Tak kisah, mungkin skeptikal orang Malaysia ni mungkin macam IPTS tu untuk anak-anak orang je, itu untuk budak yang pandai je, macam tak dapat UPU apa benda semua. Tapi like macam untuk Syazah macam benda tu sama je, kita belajar. So macam end up korang akan kerja juga lepas tu. Daripada korang tak ada buat apa-apa lepas SPM, korang duduk rumah benda semua, at least korang adalah benda lain untuk belajar. Faham tak? Maksudnya macam Syazah, mungkin orang dulu pelik kenapa Syazah masuk college swasta kot ke UPTM yang kadang-kadang orang tak pernah dengar nama pun. Mungkin orang pernah dengar UniKL, MSU, apa lagi, tak kisahlah, universiti ni kan. Tapi yang Syazah punya macam orang tak pernah dengar sangat, College Politek Mara. Tapi yang macam pada Syazah macam dia okey je, lecturer dia pun okey, doktor okey, prof semua okey. Kadang-kadang diorang ni jurusan diorang macam tinggi je. Ada yang lecturer tu ambil SCCA, yang tu pernah jadi, kalau kadang-kadang belajar tu law tu dia pernah je jadi lawyer benda semua. So macam semua lecturer dekat IPTA ke IPTS sama je, cuma orang je skeptikal IPTS tu untuk anak orang kaya, untuk budak yang tak pandai belajar tu yang macam last choice diorang. Padahal kita sendiri yang pilih jalan tu, and then benda tu macam sepatutnya tak ada lagi lah kot sekarang ni orang skeptikalkan IPTA dengan IPTS, sebab benda tu membuatkan orang berjaya juga macam ya sekarang ni macam ramai je orang keluaran IPTS pun sebenarnya boleh je berjaya, IPTA pun boleh berjaya. So macam ya sama je semua boleh berjaya. Okay, thank you. Okey, terima kasih Cik Syazah di atas perkongsian tentang pengalaman di universiti dan teknik belajar itu tadi. Jadi saya harap cikgu harap para pelajar semua boleh dapatlah gambaran macam mana suasana belajar dekat universiti itu nanti. Jadi anda boleh bersiap sedialah untuk kuatkan fizikal dan mental anda sebelum masuk ke universiti. Para pelajar semua mungkin rasa macam letih kan sekarang dengan PDBR kan. Tapi jangan risau, ini dah sebenarnya platform kamu semua untuk latih diri kamu sebelum masuk universiti. Okay, jadi selain tu cikgu harap teknik belajar yang Cik Syazah cakap tadi, contoh macam buat nota, guna highlighter biar nota tu lagi menarik, salin balik apa yang perlu ingat dan fokus dalam kelas. Okay, jadi cikgu harap teknik semua tu boleh jadikan contoh kepada anak-anak murid, terutama sekali untuk menjawab peperiksaan minggu hadapan dan juga untuk SPM kelak. Okay, alright. Jadi majlis kita akan diteruskan dengan sesi Q&A pada malam ni. Silakan para pelajar untuk bertanyakan soalan, sama ada nak bercakap boleh, nak tulis dalam chat pun boleh. Para pelajar sebutkan nama, kelas dan boleh pilihlah panel mana yang kamu nak tanya soalan tu. Macam cikgu janjikan, 3 soalan pertama akan dapat hadiah dari cikgu. Tahu lepas program ni bertuntut dengan cikgu. Okay? Okay, silakan soalan. Ada tak yang nak tanya? Siapa ada soalan boleh tanya ya.
Gunakan masa yang ada ni, peluang yang ada ni untuk tanya. Cik nak tanya ke? Ready? Tak ada soalan ke? Tak nak hadiah ke semua? Cikgu dah berikan hadiah dah. Okey, silakan. Assalamualaikum, saya Nur Izzati binti Abdul Aziz dari kelas 5 PA. Saya nak tanyakan ke Akak Nazura Syazah. Saya student 5 PA, student account. Macam ni, saya masuk PA ni sebab ni je pilihan yang saya ada untuk saya masuk. Saya masa awal tahun tu saya fikir saya masuk PA sebab saya nak admit. Sebenarnya saya punya mentaliti masa tu nak masuk admit sebab saya nak masuk PA sebab nak admit. Lepas tu kalau macam tak ada admit tu saya tak tahu nak sambung mana. Macam ni. Masa tu saya fikir saya nak masuk matrix je. Tapi hakikatnya bila saya dah kat PA ni, saya jawab admit, account, dua-dua saya tak score sampai sekarang. And macam ni, saya tak tahu saya nak kena rasa menyesal ataupun kena go through. Tak tahu saya dah try belajar semua tapi still tak score, fail lagi. Macam ni, apa? Okay, thank you untuk Izzati Okay, macam ni. Oh, so you masuk kelas PA tu sebab you nak add maths. You fikir you minat add maths. Tapi so far you tak score maths, add maths lah macam tu kan maksudnya. Macam ni cakap, okay. So, maksudnya either first, you kena kaji balik kenapa you minat add maths and then kenapa you tak boleh score. Faham tak? Maksudnya macam, you minat add maths tapi kenapa you tak boleh faham maths tu? So better you tanya cikgu yang ajar add maths waktu tu, tanya ke cikgu, saya minat add maths tapi kenapa saya tak boleh faham maths ni? Kenapa saya macam asyik tak score je add maths ni? So macam itu first choice saya yang you kena ada sebab you rasa you memang minat add maths. So macam you kena tanya diri you satu and then you kena tanya cikgu you sama ada macam ni teknik you nak belajar. Maksudnya macam kenapa I tak boleh score? I tak faham, I salah formula ke? I salah jawapan, I salah jawapan ke apa? Korang kena tanya sebab tak salah I cikgu add maths dekat sekolah tu semua okey je tau kalau korang nak tanya. Kalau korang tanya dia akan bagi korang faham. Macam Syazah dulu, Syazah belajar dengan Cikgu Zahra. Cikgu Zahra tu macam kalau korang tanya dia akan bagi explain kat korang macam bagi korang sampai faham tak? So macam kalau korang ada masa macam Izzati kalau ada masa, Izzati try tanya Cikgu Zahra, kenapa saya tak boleh score? Kenapa time exam saya tak boleh score ni? Apa salah saya dekat jawapan ni? Padahal saya minat maths macam tu. And then second, you kena tanya counselor, betul ke you punya minat ni dekat maths ataupun you kena buat macam Sofia tadi cakap dia ada isi yang borang kejaya tu. So korang boleh, so Izzati boleh check balik, betul ke aku ni minat dekat maths ke ataupun macam diorang pun cakap ada backup plan kan. So selain add maths, Izzati boleh tengok balik minat Izzati kat mana selain add maths dengan maths. Sebab add maths ni memang kadang-kadang dia punya cabang memang ada dekat maths, pure maths lah, senang cerita pure maths ke apa ke. So tapi kalau if you tak boleh score kat situ and then you kena cari backup plan untuk minat lain. And then you kena tanya diri you lagi lah selain daripada add maths tu you minat apa. Maksudnya macam and then tanya counselor, perlukah saya pursue lagi dengan add maths, dengan maths ni yang saya minat ni ataupun saya perlu cari kejayaan yang lain. And then sebab macam Syazah cakap tadi, ramai je kelas PA, kelas SA, science account dengan pure account ni diorang tak pursue pun balik maths ke pure account ke tak. Kadang-kadang diorang lari daripada macam pergi culinary. Ada yang seorang tu tiba-tiba pergi engineer. Ada yang seorang tu tiba-tiba pergi business. Tak semestinya macam account maths. Tak. Macam tu. So Izzati kena tengok balik macam first tadi tu tanya diri Izzati balik, betul ke aku minat add maths, betul ke aku minat maths, and then kenapa aku tak boleh score padahal aku minat benda tu, ataupun teknik belajar kita salah. Maksudnya sebab add maths ni macam ni dia memang complicated sikit sebab macam tiba-tiba A, tiba-tiba pusing dekat X, tiba-tiba pusing kat ni, lepas tu pusing balik. So macam memang akan pening. So sama ada teknik belajar you
ada kena betulkan sikit ke, and then you kena tanya cikgu at maths kenapa you tak boleh score kat situ, apa yang kurangnya you dekat subjek tu padahal you minat, and then you kena tanya kaunselor, betul ke kejaya tu yang you nak sedangkan you tak boleh score. So macam you boleh buat balik kaji selidik apa yang betul yang you minat benda semua, and then fourth you kena cari backup plan lah. Macam mana, maksudnya contoh kalau tiba you dah buat kaji selidik tu, sebenarnya you tak boleh pun kat maths ni. So macam, and then you buat kaji selidik, you macam okay lah backup plan aku nak jadi contohnya culinary ke, korang nak jadi arts ke, tiba-tiba nak jadi tak kisahlah apa-apa pun, jurusan bahasa ke tiba-tiba kan, tiba-tiba korang macam mesti korang ada masa Izzati mesti ada hobi lain selain daripada maths je yang you minat, mesti ada benda lain juga. So macam, tapi jangan menyesal, seriously jangan menyesal. Syazah mula menyesal juga kenapa Syazah ambil science account, faham tak? Sebab Syazah pilih pure account sebab Syazah tahu Syazah sebenarnya tak boleh pun bawa science, chemist and physics tu. Syazah menyesal sangat kenapa aku tak tukar daripada awal kelas tu. Tapi like macam sebab kita macam time SPM tu kita cabar diri kita tahu. Maksudnya macam aku belajar tu aku nak cabar diri aku. Betul tak? Boleh tak aku jawab benda ni? So macam bila dah habis SPM tu mungkin Syazah punya result untuk sains tu tak okey sangat lah. So Syazah mau tu memang account and maths Syazah pun, maths pun okey. At maths Syazah tak adalah okey sangat pun tapi okey lah, pass lah macam tu. So macam tapi sebenarnya Izzati kalau Izzati belajar at maths, sebenarnya time exam tiba-tiba korang boleh score je at least sebenarnya. Syazah time sebelum SPM maksudnya ujian biasa, Syazah tak boleh score pun at maths tu sebenarnya. Syazah macam kadang-kadang cukup makan, kadang-kadang fail pun ada. Tapi bila SPM, boleh pula score. Sebab Syazah banyak tanya cikgu, kenapa saya tak faham benda ni padahal kan benda ni berulang-ulang je. So itu yang Izzati kena buat. Izzati kena tanya cikgu, tanya diri Izzati sendiri, and then kena jumpa, kalau dah tak jumpa juga choice, jumpa kaunselor, and then cari backup plan lah macam mana. Okay, thank you. Terima kasih. Okey, terima kasih Izzati dengan Cik Syazah di atas soal jawab tadi. Jadi ada soalan lain tak yang nak ditanyakan kepada para panel kita? Tak kisahlah Cik Syazah ke. Okey, ada soalan kedua daripada Putri Diana daripada Pak SK. Kalau saya nak jadi pelukis komik, bidang apa yang saya perlu ambil? Saya memang dari sekolah rendah minat melukis. Jadi sesiapa para panel yang nak jawab, silakan. Okay, saya cuba kalau Putri, kalau minat pelukis komik, dia macam sekarang zaman digital. Macam sekarang komik jarang yang ada jual buku sekarang, tapi sebab kita macam fikir ke depan, awak baru form 4 kan, sekarang ke depan komik semua mungkin akan jadi digital. Mungkin saya ada juga kawan yang minat dekat lukisan macam ni, pelukis komik macam tu semua lah. Dia, tapi dia minat lukisan lah. Dia ambil multimedia digital tak silap saya, course tu. Awak boleh dekat situ, dia akan ajar awak melukis macam-macam tapi digital. Dia tak macam adalah lukis guna sketch macam tu, tapi untuk komik macam antara yang awak boleh ambil multimedia digital. Tapi macam yang saya cakap tadi, bidang sastra ke apa, sekarang awak dah kat SK, kalau macam bidang pelukis komik ni, dia tak kisah dah SK ke, science student ke apa ke, awak boleh je masuk multimedia digital tu. Dia sebab tu persediaan awak tu penting macam tadi kan. Jadi kalau awak dah tahu awak minat bahagian pelukis komik tadi, awak boleh terus Google atau tanya kaunselor macam mana flow awak. Awak boleh cari universiti mana, awak boleh cari course apa, antaranya multimedia digital. Awak boleh jadi pelukis komik lah. Terima kasih.
Okey, terima kasih Puteri Diana, Nur Diana dengan Cik Sofiansa di atas Q&A tadi. Okey, soalan yang terakhir yang boleh Cikgu ambil daripada Syahidi Zafran dari Pak ST2. Dia tanya, Kak, macam mana nak skor fizik? Jadi para panel boleh? Silakan. Okay, skor fizik fizik. Okay, kalau nak skor fizik, fizik ni macam ni fizik dia macam benda life tau, benda life. Kalau nak skor fizik, first memang kalau saya jenis memang dalam kelas tu memang saya jenis fokus. Saya kalau dalam kelas tu saya fokus dalam kelas je. Semua subjek daripada sekolah sampai saya diploma, degree semua saya bukan jenis mengulang kaji. Saya tak rajin ulang kaji setiap malam macam tu semua. Ada jenis orang ulang kaji setiap malam tapi saya tak. Saya jenis fokus dalam kelas. Kalau fizik, awak memang wajib fokus dalam kelas sebab contoh, teori dia awak faham dalam buku lain. Maksudnya awak faham macam tu tapi bila cikgu ajar, teori dia sebenarnya lagi mudah. Jadi awak dalam kelas first nak fokus nak skor fizik, fokus dalam kelas. Itu sangat penting. Fokus dalam kelas. Saya pun jenis yang tak suka buat latihan. Saya beli banyak buku, mak saya beli banyak buku, banyak saya minta tapi saya tak buat. Saya rasa tak buat tapi kalau jenis macam saya lah, saya fokus dalam kelas and then saya rajin jumpa cikgu tu sebab saya rapat dengan cikgu. Saya selalu sangat-sangat masuk bilik guru, tanya cikgu macam mana ni semua. Kalau tak tahu tanya dia. Contoh kan, habis kelas kalau lepas tu awak tak ada kelas kan, contoh lepas tu cikgu dah bagi tahu dia tak masuk kelas ke apa, habis kelas fizik tu awak boleh tanya cikgu kat depan. Jangan malu, jangan macam alah nanti kawan aku tinggal. Tak, awak terus tanya dia. Tanya cikgu. Awak jangan, kalau awak nak skor fizik, awak jangan tangguh apa yang awak tak faham. Kalau awak tak faham bab 1, awak nak faham bab 2 memang tak boleh. Okay, sekarang awak form 4 ke form 5 kan? Mana tadi? Form 4. Awak masih form 4. Awak kena betul-betul skor subjek form 4. Baru masa form 5 awak tak akan rasa terbeban nak faham fizik ni. Form 4 awak kena faham setiap bab. Kalau sekarang awak dah belajar bab 5, tapi bab 3, bab 4 awak masih tak faham, awak tanya cikgu. Cikgu akan jawab. Okay, sekarang zaman dekat YouTube. YouTube pun awak boleh belajar kalau awak nak skor fizik. Tapi awak pun kena pastikan YouTube awak tengok tu betul-betul proper lah dengan silibus awak sebab banyak macam-macam kan istilah physics punya terms ni, physics punya teori yang orang explain. And then awak kena rajin. Kalau saya malas buat pasir ke apa kan, saya memang tak jawab tapi saya tengok soalan dan saya tengok jawapan. Saya tak jawab tapi saya tengok jawapan dia. Sebab kat buku belakang tu akan ada jalan kerja kan, dia akan bagi tahu jalan kerja, jawapan semua, awak jawab, awak tengok benda tu je. Tapi kalau awak, saya suggestkan lah awak fokus dalam kelas wajib, tanya cikgu, awak jawab soalan, jawab, buat latihan dan buat nota. Saya tak belajar maksudnya saya tak ulang kaji setiap hari tapi saya jenis buat nota. Nota saya memang warna-warni lah, macam tu. Tu awak nak skor fizik, awak memang kena jangan tangguh tanya cikgu, jangan tangguh apa yang awak tak faham. Awak wajib faham bab sebelum baru awak boleh faham bab seterusnya. Kalau contoh macam korang macam ada lagi soalan nak tanya kan, boleh je kalau nak kontak kita orang, kalau nak personal kita orang, WhatsApp kita orang, tanya kita orang, okey je kalau nak tanya. Terima kasih. Okey, terima kasih untuk soalan itu tadi dan Q&A bersama Cik Sofia lah. Okey, cikgu minta maaf walaupun alhamdulillah 3 soalan sudah terjawab tapi sekarang masa sangat menceburui kita dan banyak lagi soalan yang tak terjawab. Tapi tak apa, jangan risau jika ada soalan yang ingin ditanyakan kepada para panel kita. Lepas ni cikgu akan bagi contact number lah ya. Para panel kita untuk para pelajar supaya para pelajar boleh kontak mereka lah jika nak tanya apa-apa. Selain dari nak tanya mereka, para pelajar pun boleh tanya cikgu ataupun kaunselor lain lah. Okay? Alright, terima kasih untuk soalan dari
panel dan para pelajar, okey, dan untuk sharing pada malam ini. Jadi itu sahaja perkongsian kami semua pada malam ini. Jadi kami guru-guru berharap kamu semua dapat input dan ilmu pada sharing malam ini. Jadi rumusan sharing pada hari ini adalah, ingat, para pelajar perlu sedar tentang kepentingan membuat persediaan hala tuju ini. Bila kamu semua dah ada matlamat, kamu tahu nak jadi apa, ke mana kamu nak pergi, nak sampai universiti mana, requirement dia apa semua. Jadi bila kamu tahu, percayalah kamu akan menjadi lebih semangat untuk belajar sebab sebab kamu ingin mencapai matlamat dan impian kamu. Jadi jom mulai dari hari ini untuk tetapkan impian dan cita-cita anda dan merangka semua perancangan hala tuju kerjaya anda semua selepas tamat SPM. Jadi akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas sharing dari panel jemputan kita pada malam ini, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan good luck dan semoga berjaya dalam peperiksaan anda bermula hari Rabu minggu hadapan. Okey? Dan saya memohon maaf jika ada sebarang kesilapan teknikal sebentar tadi dan terkasar bahasa ketika perkongsian tadi. Jadi saya kembalikan majlis ini kepada MC semula. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan para panel jemputan di atas perkongsian itu tadi. Diharapkan segala perkongsian daripada para panel jemputan dapat memberikan sesuatu kepada para pelajar. Hadirin sekalian, kita akan meneruskan atur cara kita yang terakhir, iaitu sesi bergambar bersama-sama dengan para panel kita. Sila berikan kerjasama dengan membuka kamera anda semua. Okay, jadi semua boleh tak bekerjasama, ambil gambar sama-sama, boleh? Semua malu ke? Okeylah, tak apa, kita ambil gambar yang ada. Terima kasih Ada. Yang lain? Ada nak buka kamera lagi tak? Jomlah, last tadi. Semua Terima siap kasih tu. Farisha. Oh. Okey, siap dulu. Okey. Cikgu K sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita ambil gambar sama-sama, boleh? Alright, ready? 1, 2, 3, senyum. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay, last kali cikgu nak ambil guna handphone. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Boleh tutup kamera. Terima kasih atas kerjasama anda semua dalam sesi bergambar sebentar tadi. Sedikit pengumuman, selepas program ini tamat, diminta para pelajar untuk mengisi borang maklum balas program ini di link Google Form yang akan disediakan dalam grup Telegram info bimbingan dan kaunseling mengikut tingkatan masing-masing. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para hadirin yang telah menghadiri program kita pada malam ini. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih korang. Sama. Thank you korang. Good night, Zan. Terima kasih semua. Terima kasih. Good night, Zan. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, Terima bye-bye. kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Teringat sama sekolah kan? Lagu apa ada Samir? Push. Terima kasih semua. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Papa boleh WhatsApp, okay? Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.